Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 9/11/22 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat 41 sehingga 56. 41 sehingga 56, ayat yang menakutkan kita, yang mencemaskan kita, yang menghilangkan keseronokan kita, iaitulah Allah Ta'ala cerita golongan yang ketiga dalam surah ini. Dia panggil Ashabus Shimal, iaitu golongan kiri. Allah Ta'ala nyatakan kenapa mereka jadi golongan kiri dan azab yang akan ditimpakan ke atas mereka, na'udzubillah. Sebelum kita mulakan dengan doa dulu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, daripada menjadi golongan yang kiri, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Baik para pelajar, seperti biasa kita mula dengan baca ayat. Ayat Ashabus Shimal bermula ayat 41. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1199. 1199. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Allahu Akbar. Balik kita kepada ayat ayat 41.
Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Mereka dan puak kiri. Puak kiri, alangkah seksanya, sengsaranya, huru-haranya, azab keadaan puak kiri itu. Keadaan puak kiri. Jadi puak kiri ni siapa? Kita dah bincangkan puak kanan siapa. Sekarang ni kita nak kenal geng kiri pula. Na'udzubillah. Ada senarai mengatakan, dia kata wa ashabus shimal li'annahum yu'khazuna bihim zatas shimal. Malaikat kumpul mereka di sebelah kiri. Alik ni. Sebab kiri ni lorong ke neraka. Na'udzubillah. Kanan ke syurga. Satu. Ada yang mengatakan yang kedua, tempat mereka tu di sebelah kiri, yakni kiri arash. Kiri shimalil arsh. Kerana di sana ada neraka. Yang ketiga, li'annahum ya'khuzuna kutubahum bisyama'ilihim. Kerana mereka menerima suratan amalan dengan tangan kiri. Dengar ni pelajar-pelajar, kalau orang beri benda-benda kepada kita, jangan ambil alik kiri, ambil alik kanan. Orang yang terima surat tangan kiri ni ahli neraka. Na'udzubillah. Saya atas dunia ni tidak, tapi mana kita tak nak. Tidak nak ambil belah kiri. Itu jadi biasanya kiri ini dikait dengan apa? Ada yang mengatakan kerana dia keluar daripada Adam min syiqil aisar, dari belah kiri. Yang baik-baik daripada kanan. Jadi kesimpulannya kiri ini orang panggil golongan yang masy'um, yang tidak baik. Orang panggil puak kiri. Dalam dunia politik ni pun golongan kanan, golongan kiri. Kalau kata kiri itu biasanya pemberontak, penentang kerajaan, itu dia panggil golongan kiri. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah kata jamaklah semua pandangan-pandangan tadi boleh diambil kira keseluruhannya. Yang penting bagi kitanya, kita tak nak duduk di sebelah golongan kiri. Dahlah belah kiri, bagaimana pula cuaca? Keadaan mereka lagu mana? Tengok ni. Allah Ta'ala sebut keadaan mereka. Fi samumin wa hamim. Mereka diseksa dalam angin yang membakar. Samum, angin panas. Biasanya kalau mari angin ni sedap tak? Oh, berangin tak. Angin kiri panas yang tidak ada air. Mana panas kering, panas ngoti. Wa hamim, dan air yang menggelegak. Na'udzubillah. Ai balighil ghayah fil hararah, sangat panas. Sangat panas. Allahu akbar. Lagi wa zillim min yahmum, serta naungan dari asap hitam. Dia naung juga, tapi bukan dengan awan, dengan asap. Asap hitam tu mana barai azab lah tu. Na'udzubillah. Supaya kita tak salah faham, biasa kalau kata naungan, bayangan, teduh. Di sini Allah nafikan. La baridin wala karim. Bayangan yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Dia apa ni? Asap hitam, azab. Maknanya senang. Kita ni mari bayangkan dengan jerubu, kita takut dah, lemah lah macam-macam dah. Itu semua azab-azab yang disebut tentang, dia panggil suasana, lokasi, keadaan orang-orang yang belah kiri. Kita mesti nak tahu kan, kenapa mereka jadi lagu tu? Kenapa mereka dihalau ke kiri? Ada beberapa penyakit yang Allah sebut dalam ayat ini.
yang wajib kita jauhi, yang wajib kita hindari, yang kita kena berhati-hati jangan terjebak dengan perkara ini walaupun sedikit. Apa dia? Pelajar tulis nombor 1, sebab yang pertama. Sebab yang pertama, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Ini masalah penyakit yang pertama, mutrafin, mewah. Bila dia mewah, dia sombong. Itu maknanya in ashabas shimal, puak-puak kiri ni kanu fid dunya, waktu mereka di dunia dulu, qabla an yusibahum hadzal azab, sebelum ditimpa azab ini, fi tana'umin, penuh dengan nikmat keseronokan, wa israf, kemewahan, wa iqbalin ala syahwat, ikut hawa nafsu ya, nak makan apa tak ada logo halal, bagi dia tak ada logo haram, halal belaka bagi dia. Apa sajalah enjoy, kata orang, nak berpoya-poya. Fastahaqqu tilkal uqubat, maka mereka berhak menerima siksaan yang tersebut. Allahu Akbar. Jadi ini sifat ahli kiri, iaitulah mutrafin, orang-orang yang sombong, yang takabur, yang ikut hawa nafsu di atas dunia dulu. Merekalah calon yang akan duduk dalam golongan kiri. Kalau kita tak mau golongan ni, keluarkan diri kita daripada sifat mutrafin. Kalau saya kaya macam mana? Kaya dengan hasil yang halal, itu tidak dilarang. Ada je sahabat-sahabat Nabi yang kaya, seperti Abdul Rahman bin Auf diceritakan orang kaya, Uthman bin Affan kaya, ramai lagi sahabat-sahabat yang kaya. Nabi tak larang, kan? Tetapi mereka bukan mutrafin, mereka kaya mutawadhi'in, kaya dengan tawadhu'. Jadi sahabat-sahabat kita yang kaya-kaya, alhamdulillah, kita kata nikmat yang kita ada, kita gunakan pada jalan kebajikan. Kita bantu orang susah, kita tolong orang miskin, kita bina pusat-pusat pengajian, pusat-pusat ilmu, pusat dakwah, masjid. Tak ada masalah. Kalau tak ada orang kaya semua, letih kita, macam mana kita nak bina pusat-pusat ni? Tak ada orang nak projek tak berjalan. Baik, maknanya mutrafin, sombong, angkuh, ikut hawa nafsu, maka itu orang yang binasa. Sifat yang kedua, tanda ni belajar, tengok 1200. Sifat yang kedua, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar. Allahu Akbar. Apa dia dosa besar ini? Ay wa kanu fid dunya mustamirrin 'alal iqamati 'alal dzambil 'azim. Mereka di atas dunia dulu berterusan dengan dosa yang besar. Mahu asyirku billah, dosa yang paling besar, jenayah yang tidak diampunkan, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling berat sekali, syirik. Kita orang Islam ni jangan kata kami tak ada syirik. Kita tak disembah berhala je, tapi benda-benda lain, perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang kepada syirik masih banyak dibuat. Bila kita tegur benda-benda yang berbahaya, jangan duk main benda ni berbahaya, dia kata benda khilaf. Awak tu tegur, awak tak faham. Awak tu macam-macam tuduhan pula kena atas kepala kita. Kita tegur nak selamatkan akidah, kita tegur nak selamatkan tauhid, kita tegur supaya tidak terjebak dengan syirik. Kita pula dipukul atas kepala dengan tuduhan-tuduhan, dilemparkan dengan tuhmahan, berbagai-bagai lagi. Kita mengatakan kita menjalankan tugas, terpulanglah kepada awak nak selamat ataupun tidak. Jadi bahaya yang paling besar sekali syirik pada Allah Azza wa Jalla. Itulah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, syirik adalah kezaliman besar.
sebagaimana kata Luqman alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Baik, itu yang kedua. Sebab yang ketiga, letak nombor pelajar baru dia nampak. Wa kanu yaqulun, mereka juga selalu berkata, sama ada mengejek, perli, main-main, tak percaya. Dia kata apa? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhama, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, a inna lamab'usun, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Ini dia panggil ayat bukan mari tanya nak betul ni. Ayat perli, sarkastik. Ayat nak orang panggil main-main je ni. Bukan sungguh. Soalan bukan betul, tapi lebih daripada nak perli main. Jadi dia mari tanya. Jadi dosa yang ketiga, ingkarul ba'thi yaumal qiyamah. Mereka mengingkari bangkit semula. Perbuatan dia syirik, pegangnya dia syirik, dan mengingkari bangkit semula ataupun hidup semula selepas daripada mati. Inilah dosa kamu. Tiga perkara yang disenaraikan oleh Allah dalam surah ini. Banyak lagi lah senarai lain, tapi ini di antara tonggak yang besar yang menjadi sebab-sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang terkemudian. Yang keempat, ataupun yang keempat ni boleh masuk dalam yang ketiga je. Awa abaunal awwalun, dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula? Ini masih lagi ayat perli. Yang pentingnya, yang ni nak tulis yang nombor 4 boleh, nombor 3 masuk dalam yang 3 pun boleh. Yang penting yang ketiga ini, mereka mengingkari bangkit semula ataupun hidup balik selepas dari mati. Allahu akbar. Baiklah, bila mari 3/3 pokok persoalan akidah ini yang mereka tolak, maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak menolak, bagaimana nak menjawab hujah-hujah tak cerdik yang telah dikemukakan oleh orang kafir itu bagaimana. Maka alhamdulillah jawapan ini mantap. Kita orang yang beriman kena yakin dan berpegang, serta inilah jawapan kita kepada orang yang menentang. Ayat 49. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada puak kafir tadi, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang yang kemudian, hak daripada zaman tu ada, zaman tu nenek awak, zaman awak dan orang yang akan datang, apa akan jadi? La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum. Semua kita akan dikumpulkan di satu tempat, nama dia mahsyar. Semua kita berkumpul di sana, akan melalui proses perbicaraan hisab yang ada yang payah, ada yang ringan, dan ada yang memang dahsyat dia punya hisab. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan kita, untuk kita lalui proses itu dengan mudah, dengan senang. Amin ya rabbal alamin. Itu jawapan yang pertama. Jangan duk perlimai. Bukan sakat tok nenek awak, semua akan kumpul setempat. Ini ayat ni marah ni, dia panggil jawapan marah. Kemudian yang ke ayat 51, maka Allah Ta'ala hantar mari jawapan yang kedua sebagai amaran dan sekaligus cabaran kepada mereka. Ini hasil kerja kamu, ini tempat duduk kamu.
Ayat 51. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat. Jatuh. Orang panggil jatuh hukum, sesat. Dan ia mendustakan kedatangan hari kiamat. Tunggu. La'akiluna min syajarin min zaqum. Tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok yang iaitulah pokok zakum. Apa dia pokok zakum? Mu tahu pokok zakum tu apa dia? Pokok zakum itu iaitulah pokok yang berduri yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Tadi kita lalu ayat tadi. Qul innal awwalina wal akhirin tadi. Undur balik. Siapakah golongan yang awal yang terakhir? Jadi di sini para ulama tafsir kata al minal awwalina min abaikum. Orang dulu tu nenek kamu. Hak kamu dia tu kamu. Satu. Al-qil al-murad, orang dulu semua anak cucu tu ada, siapa ke dia sendiri. Itu orang dulu. Orang kemudian ni zaman kita. Ada juga yang mengatakan al-awwalina umat dulu. Al-akhirin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah masalah kitanya. Yang pentingnya betul dah ayat yang kita sebut tadi. Tanpa pecahan, orang dulu dan sampai ke hari kiamat semuanya akan dikumpulkan di satu tempat. Baik, barulah kita undur balik ke depan. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqum. Mereka akan makan pokok zakum, ai min syajarin karihil manzar. Apa dia pokok zakum ni? Pokok yang huduh dia punya pandangan. Biasa kita tengok pokok ni comel hijau. Pokok zakum karihil manzar, huduh dia punya pandangan. Wa ta'mi, rasa dia cukup dahsyat. Bau dia cukup busuk. Ya Rabb. Allahu Akbar. Kita dengar ni rasa takut ke tidak? Rasa takut, jauhkan diri daripada amalan-amalan ahli zakum. Amalan-amalan orang yang akan diberi menu dia zakum. Dalam air itu panas. Zakum pula, ya Rabb. Famali'una minhal butun. Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu. Dia terpaksa, lapar sangat. Nak makan muka lain tak makan batu yang kayu, buah ada ni ya. Makan dengan pahit dia, dengan busuk dia, dengan ya Rabbi. Kita dengar pun sudah memadai untuk kita takut daripada melakukan mungkar dan maksiat. Allahu Akbar. Dia kata li syiddati ju'ikum, karena terlalu lapar, wa tirarikum al-akli, terlalu nak makan sangat. Makan benda lain tak boleh makan kecuali buah ni makan. Makan. Nak kata apa? Makan batu tak larat. Makan api lagi dahsyat, makan buah ni. Allahu Akbar. Lepas dia makan lekak. Lekak nak air pula. Mana air dia? Fasharibuna alaihi minal hamim. Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelgak. La ilaha illallah. Dahaga yang terdahsyat. Makan buah zakum lekak tekak, terpaksa pula minum air yang sangat dahsyat, air yang sangat panas. Na'udzubillah. Dia minum macam mana? Tengok Allah Ta'ala gambarkan gaya dia minum. Fasharibuna syurbal him, iaitu kamu akan meminum sebagaimana minumnya unta.
yang berpenyakit dahaga yang tidak puas. Allahu Akbar. Maknanya dia dah panas, dia minum juga air panas tu, hancur dia punya usus, perut dia hancur, jadi hidup balik. Kalau hancur mati susah masalah ni, tak mati ni masalahnya, tak mati. Ana tengok dalam video Al-Him, unta yang dahaga ni dahsyat. Tuai dia buka mulut dia, tuah air dalam tu. Minum, kalau sekat minum ini tak hilang dahaga. Dia panggil penyakit him. Him ni penyakit minum ni tak puas. Na'udzubillah. Jadi penyakit ahli neraka ni, walaupun air panas dia jadi minum tak puas, dia terpaksa kena minum juga. Kalau dia boleh tahan dia tak minum, tak hilanglah azab dia, tapi dia nak azab, dia minumlah juga. Macam unta yang berpenyakit him, penyakit dahaga. Cuma satu benda yang masih lagi dipertikaikan dalam video tu, dia kata untanya penyakit dahaga ni minum air tak habis, penawar dianya kita kena ambil anak ular masuk dalam mulut dia tu. Buah ambil anak ular kecil, buah dia tu, baru hilang dia punya penyakit. Saya kata bukan, kita kata takut hilang penyakit sebab dia mati. Wallahu a'lam. Jadi bila kita tengok video tu ada kritikan lah, tapi nak gambarkan syurbal him tu, penyakit unta yang kedahaga tu cukup dahsyat. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala tutup ayat dahsyat ini dengan ayat 56. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari balasan. Kalau kata nuzuluhum tu maknanya, nuzul ni biasa dia gunakan untuk tetamu, untuk tetamu, itu dia panggil nuzul. Tetamu ni kita sedia dengan makan, macam kita sapa di hotel kan, hotel-hotel besar-besar kita sapa tu ada dia panggil minuman selamat datang. Ada jus, ada. Jadi Allah Ta'ala gambar nuzul ni maknanya minuman, menu yang disediakan kepada untuk orang yang baru sampai. Mana ayat ni lebih kepada ayat perli lah. Ayat perli, hadza ta'am wasyarab minaz zaqumi wal hamim, maknanya zakum dengan air panas ni disediakan oleh malaikat, di mana ketika mereka ni sampai ke neraka, itu dulu yang dihidangkan. Huwa dhiyafatu ulaika ad-dallin al-mukazzibin, sebagai menyambut minuman selamat datang kepada puak-puak yang sesat dengan yang mendustakan Rasul, al-mu'adda lahum 'inda maqdamihim, yang disediakan ketika mereka mula sampai. Allahu Akbar. Wa dzalika fi yaumil qiyamati alladhi yuhasibullahu fi ibadah, iaitu pada hari kiamat yang Allah Ta'ala akan hisab semua hamba-hamba dia dan akan balas semua perbuatan dia. Ya Allah, para jemaah sekalian, itulah yang disebut oleh para ulama kita tentang tafsir ayat yang kita baca ini, ayat 41 sehingga ayat 46, ayat 56. Jadi ayat yang akan datang ini bermula siri yang akan datang, ayat 57 hingga 62 insya-Allah. Jadi ada pelajar-pelajar kita ni bersemangat. Dia kata ustaz tolong maklumkan ayat yang akan datang untuk dia study dulu. Kita kata barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala berkatlah usaha-usaha tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang nak sungguh-sungguh kita memahami Al-Quran ini. Semoga Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar kepada kita. Allah Ta'ala layakkan kita masuk dalam kumpulan Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuhu, golongan yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah golongan yang belajar Quran, yang membaca Quran, yang beramal dengan Quran. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami, orang-orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami ini di kalangan orang yang mencintai Al-Quran, yang melayakkan mereka menjadi Ahlul Quran, ya Rabbal Alamin. Sekarang kita pindah kepada Al-Fawaid, mencari faedah
5 faedah yang ringkas, insya-Allah. Faedah ni boleh panjang tapi kita nak ambil hak ringkas sesuai dengan masa, sesuai dengan suasana. Al-faidatul ula, Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, kumpulan kiri betapa dahsyatnya puak kiri itu. Allahu Akbar. Kata di ulama tadabbur, dalam sidi lepas Allah nyatakan kumpulan yamin, kumpulan kanan, puak-puak yang duduk dengan kebajikan, dengan kebahagiaan, kumpulan yang selamat daripada azab. Maka Allah Ta'ala sebut ashabul yamin, yang satu je, yamin maknanya kanan. Sebab apa? Lianna tariqal haqq wahid, jalan kebenaran itu satu je, jalan Allah, jalan Rasul, itu jalan benar. Sebab itulah kita ni tidak perlu banyak cari jalan-jalan yang banyak-banyak lah. Oh, saya nak menuju pada Allah, cari jalan tu, jalan lah. Jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah jalan dia. Tapi kalau jalan kiri, dalam ayat ini disebut wa ashabus shimal, satu je. Tuan-tuan tanda, dalam suratul Nahli, suratul Nahli ayat 48 Allah sebut anil yamini wasyama'il, kanan. Asyama'il disebut dengan nama kiri, kiri-kiri. Sebab apa? Kenapa dijamakkan kiri? Lianna turuqal batil mutasya'ibatun muta'addidah, jalan-jalan kebatilan itu bercabang, bersimpang siur, kata orang. Jadi kenapa dalam ayat ini, dalam suratul Nahli 48 disebut syama'il, banyak jalan-jalan kiri. Kenapa di sini disebut satu je, ashabus shimal, golongan kiri. Muama baluha ja'at mufradah. Timbul soalan, kenapa sini disebut satu juga, dia tak sebut banyak? Al-jawab, ja'at mufradah, Allah Ta'ala bawa di sini dengan satu mufrad, single. Li'annal murad, maksud dianya sudut. Maksud ayat ini sudut, lorong kiri nih, jalan tempat mereka berkumpul belah kiri, sudut. Tidak kata kiri-kiri banyak sudut lah, satu sudut. Tetapi ketika menyebut jalan-jalan nak menyampaikan kiri itu, dia panggil syama'il, sebab lorong ke kiri banyak. Pengikut syaitan kiri, pengikut tauk kiri, pengikut hawa nafsu kiri, pengikut dajjal kiri. Jadi pengikut yang nak pergi kanan satu je, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah yang mengikut kebenaran. Maka jelaslah ayat ini kenapa di sini disebut syama'il, disebut shimal, dia tak sebut syama'il. Ketika Allah menyebutkan jalan-jalan, syama'il, menyebut sudut, shimal. Wadah? Jelas? Kita kata alhamdulillah. Kenapa tak jelas? Belajar Quran kena jelas. Kumpulan yang baik, faedah yang kedua, fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmum. Allah, angin membakar, air yang menggelegak, naungan hitam yang cukup panas. Kata di para ulama, tanda pelajar, hadhil ayat, ayat ini mengandungi 3 unsur sejuk ataupun dingin di dunia. Kita ni kalau nak sejuk, nak dingin, nak tenang, kita akan cari 3 perkara. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga bayang. Panas hari ni, berhenti berteduh di bawah bayang. Panas tengah hari ni, perak pasal kipas angin. Tak cukup dengan angin, tambah lagi furion, tambah aircon. Yang ketiga, panas kita mandi ataupun kita minum air. Allah, dia kata, maka oleh kerana lawan kepada nikmat, mari azab, maka Allah Ta'ala hawa jahannam, udara neraka jahannam, dia panggil samum, panas.
Panas yang tidak ada udara, panas yang tidak lembap, panas mati. Air dia pula hamim, sangat panas, mendidih, menggelegak. Zilluha, bayangan dia yahmum. Apa dia yahmum? Awan asak hitam. Habis. Lawan dengan tiga tadi. Air, bayang, apa lagi? Udara. Habislah kita, na'udzubillah. Allahu akbar. Ka'annahu qila abradul asya' fid dunya harun indahum. Benda yang paling sejuk atas dunia ni paling panas dekat di panas bagi ahli neraka, na'udzubillah. Sebab itu Allah Taala nafi dalam ni fi samumi wa hamim wa dhil la baridin wala karim. Tak sejuk, tidaklah satu kemuliaan. Maknanya mu jangan duk mikir zillim yahmum tu bayangan, la, asak tu bukannya bayang, asak azab, na'udzubillah. Maka ayat ini menjadi amaran keras kepada kita orang yang beriman, yang yakin dengan bangkit semula ini, supaya berhati-hati, menjaga diri, jauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh menjebakkan kita, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan yang cukup dahsyat ini, para pelajar sekalian. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Allah sebut apa? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Mutrafin, mewah, sombong, angkuh. Dalam ayat ini kata ulama tadabbur, fihi zammut taraf. Ayat ini mencela kemewahan dan terlalu mengikut kelazatan hidup dunia. Sebab mewah itu boleh membawa kepada kesombongan, meninggalkan berfikir tentang akibat-akibat buruk yang Allah SWT akan bawa mereka. Maka al-taraf, sombong, besar diri, menjadi di antara sebab punca masuk nerakanya ahli neraka, na'udzubillah. Tapi al-israf, melampau kita, pembaziran dalam benda harus juga dilarang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang baik-baik bila dia nafkah, dia tak boros. Dalam ayat lain, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kita hati-hati. Mutrafi ni biasa dia sombong, beli makan yang banyak-banyak, prek, ambil gambar, campur tu sampah. Nak makan banyak mana perut kita, bukan unta kita ni, bukannya gajah orang. Banyak mana sangat boleh makan. Yang kau beli banyak-banyak tu buat apa? Semalam kita cerita tentang oleh di syurga, buah-buah dia bertingkak-tingkak. Tak apalah di syurga buah tak rusak. Itu perhiasan, bukannya darurat untuk makan. Yang kita ni nak jadi ahli syurga dah. Nah, beli buah banyak-banyak, beli makanan, beli tu beli ni, akhir sekali semuanya masuk tong sampah. Yang dicapak ke dalam tong sampah lebih banyak daripada yang dimakan. Allahu akbar. Ini semua mutrafin. Ciri-ciri manusia angkuh, manusia yang suka buat pembaziran di atas dunia. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan bofe-bofe, dengan majlis-majlis yang kita buat, banyak terbuang daripada yang dimakan. Masya-Allah. Maka inilah punca fatarafu sababun litalafi, kata di ulama. Sartaraf, sombong itu, pembaziran itu sebab bagi segala kebinasaan. Baik, kita berpindah kepada yang keempat, perkara yang keempat. Innahum wa kanu yusirruna. Baik, dia ambil tiga-tiga ayat ni. Ayat 15, ayat 45, 46, 47. Ini dijadikan satu tadabbur di situ. Pelajar tanda ya. Tanda ayat yang panjang nak tulis ayat. Dia kata usul
al-halak salasatun. Asas kepada kebinasaan itu 3 perkara. Dengar ni. Asas kepada kebinasaan itu 3 perkara dalam ayat 45 sampai ayat 47. Yang pertama, asas pertama iaitulah mutrafin, sombong, dia engkar apa yang orang cerita. Ingkali rusul. Izil mutraf mutakabbirun. Orang yang sombong ni dia takabur sebab dia kaya, maka dia perli Rasul. Alah, Rasul Muhammad, budak kampung, gembala kambing. Jadi macam-macam dia main. Kemudian sebab yang kedua, tanda pelajar, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka berterusan melakukan dosa yang besar, iaitulah syirik. Maka syirik wa mukhalafati tauhid, ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua syirik. Sebab yang ketiga, wa kanu yaquluna idza mitna. Dia kata sebab yang ketiga, ingkarul hasyri wan nasri wal ba'si. Ingkar bangkit semula. Tadi 3 ayat ini Allah Ta'ala bawa pada kita tapak asas base kebinasaan manusia duduk 3 perkara: mutrafin, ingkar rusul, dan juga tak percaya kepada bangkit semula. Habislah tu. Syirik, maaf. Mutrafin, syirik, ingkar bangkit semula. 3 asas kebinasaan. Tulis pelajar. 3 asas kebinasaan bagi seorang manusia atau kumpulan manusia duduk di sini. Jadi kalau kita nak selamat, sifat tawaduk, kembali kepada tauhid, beriman dengan bangkit semula, itu ciri-ciri orang mukmin. Ayat yang terakhir, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari balasan itu. Jadi kata di para ulama, ayat ini perli. Kalau kata an-nuzul, nuzul ini diafah, tetamu. Makan yang mula-mula sampai itu, makan yang dia panggil jamuan hidangan selamat datang. Kita bila sampai di, kalau di hotel lah, minum orang holo siap dah makannya. Kalau kita pergi rumah orang Arab, dia panggil istiqbal, sambutan tetamu, dia akan bagi tamah dengan kahwah. Arab. Kalau pergi rumah Cina mungkin air teh dulu. Rumah Melayu dah air teh tu terakhir. Baik. Maknanya kenapa Allah Ta'ala nuzul sebut ayat ini? Selamat datang tu dengan zakum, dengan hamim. Sebab ini ayat ini lebih kepada amaran keras, ayat perli. Sebab tu dia gunakan perkataan nuzul. Dia tidak menggunakan pengataan azab. Macam kita lah dah. Selamat datang ke penjara contohnya. Disediakan dengan rotan, disediakan. Kita kata selamat datang apa? Selamat datang, ini penjara bukan tempat selamat datang. Tapi dia panggil menggunakan bahasa untuk lebih meruntuhkan perasaan, lebih melemahkan jiwa, lebih menyakitkan hati bagi orang-orang yang diazab. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala tinggalkan kita daripada perkara-perkara yang kita harapkan Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah jaga kita di dunia, Allah selamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita 5 ayat. InsyaAllah ayat yang akan datang ayat 57 sehingga ayat 62. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.